Tiba hari ni dah kelas kan. Okay. Kemarin Izzuddin berkuda-kuda di belakang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita dekat week 7 iaitu separuh lah daripada week kita, lecture week kita iaitu sebanyak 14 weeks. Okay. Siapa pula? Alright, so for this week, for this week 7, we are going to cover the next chapter, which is the chapter 5, Constitution. Okay, Alhamdulillah kita dah pun belajar sampai 4 chapter. So suka untuk Madam ingatkan bahawa selepas habis chapter keempat, iaitu kita pun dah habis, Madam akan sudah mula nak buat ni lah midterm test. So midterm test at least mesti dah dilakukan selepas separuh daripada 14 minggu. Okay, so kita dah capai dan at least kena masuk 4 chapter yang dah daripada keseluruhan chapter, separuh chapter, so 4 chapter. So kita dah belajar chapter 1, 2, 3 and 4 and then Madam rasa week 8 lah is the best time untuk kita buat midterm test. Okay, insyaAllah kita akan buat semasa, Madam akan minta Syafiq buat lah. Kita akan buat semasa ni lah, semasa kelas tutorial. So jangan risaulah, Madam akan sediakan set-set soalan yang sepatutnya kamu jawab. Soalan adalah dalam bentuk esei dan Madam supaya kamu boleh melatih diri kamu semua untuk jawab final test nanti sebab Madam dah tukarlah daripada midterm test daripada chapter summary kepada midterm test and satu lagi daripada chapter summary Madam tukar lagi kepada book review. So it's basically the same thing je lah, asalkan kamu boleh review buku yang kamu dapat dekat dekat e-library UiTM, okay, 5 buku dan kamu boleh review lah. Alright, so tak susah nak review ni, maknanya cakaplah bagus ke tak bagus ke, apa konten dia, just baca sikit-sikit macam tu je, ambil 5 buku. Alright, okay. So in this chapter Constitution atau lebih kita kenali dalam bahasa Melayu ni sebagai perlembagaan. Okay, seperti yang mana yang kamu tahu, perlembagaan bermaksud satu adalah sejenis undang-undang. So kita dah belajar chapter undang-undang dan kita dah dengar dah pasal constitutional law, betul tak? Jadi Madam nak pergi ke lebih mendalam lagi tentang apa itu perlembagaan. Perlembagaan adalah satu undang-undang yang sangat tinggi dalam sesebuah negara. So dengan adanya perlembagaan dia akan mencorakkan, okay, dia akan mencorakkan sistem pentadbiran dan pemerintahan sesebuah negara tu. Okay, sebuah negara yang demokrasi, sebuah negara yang bukanlah daripada raja berkuasa mutlak, perlembagaan akan duduk di paling atas di dalam sistem pentadbiran Alright, so suka untuk Madam supaya kamu ingatlah, supaya kamu tahu, kamu faham yang perlembagaan adalah sejenis undang-undang, tetapi undang-undang yang sangat special, tidak boleh sewenang-wenangnya diubah dan ia menentukan corak pemerintahan sesebuah negara. Okay, dalam chapter ni kamu akan belajar beberapa subtopik. The first one is you are going to learn about the definition of constitution. And then you are going to learn about the types of constitution, apakah jenis-jenis constitution yang ada, yang wujud dalam dunia kita ni. So maknanya ada negara yang ada constitution, ada yang sekadar ada tetapi tak guna pakai, dan mungkin perlembagaan yang digunakan di antara sesebuah negara dengan negara yang lain bentuknya berbeza. Okay, kita akan tengok ni, dan setiap bentuk tu dia ada 4 dekat sini tu, written, bertulis, tidak bertulis, rigid, satu yang susah nak diubah, dan flexible, mudah diubah. Dan kita akan tengok setiap ciri-ciri yang dia ada tu apa baik dan buruknya. Alright. And then kita akan tengok pula characteristics of a good constitution. Ni tak silap Madam, dia ada apa orang kata, dia ada soalan dia, ataupun orang kata dia ada soalan assignment dia. Okay, apakah ciri-ciri constitution yang bagus? Okay, kita kena faham perlembagaan ni adalah undang-undang yang dibuat oleh manusia. Of course lah, bila sesuatu tu dibuat oleh manusia, dia ada lemah dia, dia ada dia punya orang kata
dia punya kelemahan dia. So kita nak tengok apakah ciri-ciri konstitusi yang bagus. Sebab konstitusi yang bagus akan mencorakkan pentadbiran negara yang bagus. Dan kita jangan anggap perlembagaan satu benda yang perfect ya. Sebab apabila dibuat oleh manusia mesti benda tu tak perfect. Mesti maknanya orang kata boleh diperbaikilah dari masa ke semasa. Dan last sekali kita akan tengok kepada konsep keperlembagaan. Konsep di mana mana asal usulnya perlembagaan ni, kenapa perlembagaan ni diperkenalkan, apa sejarah-sejarahnya, okay. Alright, kita pergi kepada definition of constitution, okay. Perlembagaan. Okay, clear tak? Nampak tak madam punya nota ni? Nampak tak? Madam. Nampak Nampak madam. Nampak. Nampak. Oh, siapa pula tu? Baru masuk. Okay. Right. Okay. Apa itu perlembagaan? Perlembagaan adalah satu collection of principles according to which the powers of the government, the rights of the governed, which is the people, and the relation between the two are adjusted. So ini adalah satu himpunan prinsip-prinsip yang berkaitan tentang kuasa kerajaan, hak kita ataupun hak rakyat, dan bagaimana kedua-dua ini iaitu kuasa kerajaan dan hak rakyat di-balancekan, di-adjustkan. Okay, cuba kamu tengok. Kita kalau dalam sebuah negara kan, siapa yang berkuasa? Of course kerajaan. Macam mana kita tak tahu kerajaan itu berkuasa? Sebab dia mengeluarkan perintah, kita pun patuh, kita pun ikut. Nah, itu maksudnya dia kerajaan, kita ni rakyat. Okay, contohnya macam MCO, okay. PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. So kita sebagai rakyat kita ada orang kata kita kena patuhlah kepada kerajaan. Ini nak memastikan bahawa domestic order ataupun orang kata keamanan dalam negara. Okey, tetapi walaupun kerajaan ni dia ada kuasa, kita sebagai rakyat juga ada hak. Itu adalah ciri-ciri demokrasi iaitu rakyat dalam sesebuah negara demokrasi dia ada hak untuk bersuara dan ada hak dia yang perlu dijaga. So kita kena seimbangkan antara kuasa kerajaan dan hak rakyat ni. Barulah sebuah negara tu bagus. Okey. So ini yang perlembagaan ceritakan, apa hak, apa Perdana Menteri punya kuasa, apa YDPA punya kuasa, apa hakim punya kuasa. Tapi dalam masa yang sama dia juga, perlembagaan juga menceritakan tentang hak kita sebagai rakyat. Contohnya hak untuk bergerak, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk mengumpulkan harta, hak untuk mendapat beragama. So maknanya kerajaan ada kuasa tapi dalam masa yang sama kita juga ada hak. So dia nak jaga kedua-duanya. Okay, itu perlembagaan. Okay, untuk yang poin kedua tu dia kata adalah pemilihan undang-undang yang sah di sisi undang-undang which govern the government of that country, yang jaga kerajaan sesebuah negara tu, which have been embodied in the document. Dan semua peraturan-peraturan ni termaktub di dalam dokumen, di dalam satu-satu dokumen lah. Okay, so macam kalau kita tengok kat sini, Malaysia punya adalah bersifat satu dokumen, maknanya everything memang dalam tu. Okay, it is a document that spells out the basic elements of government, the powers of these elements, okay, the requirement and macam-macam lagi. Okay, macam-macam lah tengok gambar. Yalah apalah. Okey, so ianya bermaksud, ianya satu dokumen yang menceritakan tentang basic elements, apa yang perlu ada dalam kerajaan, kuasa-kuasa setiap badan kerajaan ni dan apakah requirement, apakah syarat-syarat yang diperlukan untuk memegang jawatan dalam negara. Contohnya nak jadi Perdana Menteri, apa dia punya, apa kelayakan nak jadi Perdana Menteri. Okey, ada ditulis dalam perlembagaan dan berbagai-bagai hak dan keistimewaan rakyat. Okey, so yang keempat, ia cakap perlembagaan lah undang-undang yang paling basic di dalam sesebuah negara tu. Maknanya inilah permulaan dia. Okay, a body of fundamental rules which determines the organisation or structure of the government. Okay, basically lebih kurang sama lah, dia akan cerita pasal kerajaan. Kamu ingat dua perkara je, dia cerita pasal kuasa kerajaan dan dia juga ceritakan tentang hak rakyat. Okey, soalan ini pernah masuk pada Disember 2019 dan ini adalah rupa perlembagaan Malaysia. Kita kenali sebagai Federal Constitution. Federal Constitution bermaksud perlembagaan persekutuan. Kenapa persekutuan, madam? Sebab negara kita berbentuk persekutuan.
apa tu persekutuan, madam? Okey, persekutuan ni dia ada kerajaan pusat dan kerajaan negeri, dan ini kamu akan belajar dengan lebih detail lagi dengan Sir Syafiq, okey, sem depan untuk paper PAD 240. Okey, so tapi cukuplah kamu faham federal tu bermaksud persekutuan, dan persekutuan tu bermaksud ada dua set kerajaan macam yang Malaysia amalkan, kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Okey, kalau kita tengok kepada types of constitution, kita ada 4 jenis, iaitu written, unwritten, rigid dan flexible. Okey, kita akan tengok setiap satu jenis apakah maksud dia. Kita pergi kepada written constitution. Okey kelas, are you still with me? Kita dalam perlembagaan bertulis ni. Masih bersama madam tak? Masih. Ya, madam. Alright. Madam. Itulah madam kena takut nanti madam bercakap seorang diri. Okey, perlembagaan bertulis ni adalah yang paling ataupun dia paling banyak cerita pasal prinsip-prinsip asas untuk kerajaan dan sesebuah negara, dan ditulis. Dia ditulis dalam satu dokumen ataupun mungkin bukan satu buku, panjang sangat jadi 4 sampai 4 ke 5 buku. Okey. Contoh negara yang ada perlembagaan bertulis ni bermaksud adalah seperti perlembagaan dekat negara kita, dekat Canada dengan Bangladesh. Ianya written. Dia macam written ni, maksud dia bertulis, bercetak dan dibukukan, dibinding dalam satu buku, senang untuk dirujuk. Okey. Perkara-perkara tentang badan pembuat undang-undang, eksekutif dan judiciary dan kuasa-kuasa mereka ni, dan juga hak sebagai rakyat ditulis, okey, dengan jelasnya di dalam satu dokumen. Macam yang tunjuk tadi lah, macam kita ada satu buku, ada berapa bahagian-bahagian. Nah itulah semua benda, tak ada tersorok, tak ada tersirat, tak ada, memang dalam tu lah. Okay. So apa bagusnya kalau kita ada perlembagaan yang bersifat macam tersusun ataupun bertulis macam ni, bercetak macam ni? Yang pertama, ianya akan certain, definite and distinct. Dia akan lebih pasti. Sometimes benda yang bertulis, macam lah kononnya madam bagi kamu assignment tapi madam tak tulis. Madam cakap mulut je. Susah betul tak kita nak ingat atau kita nak pastikan betul ke apa yang madam cakap ni? Aku rasa macam aku dengar. Tapi kalau madam hantar words, ini assignment PAD 120 berapa hari bulan, okay, kamu kena guna guideline ni. Baru macam clear. Sama juga dengan perlembagaan ni, maksudnya apabila satu benda tu ditulis dalam satu dokumen, ianya akan lebih senang kita tengok. So bila dapat tengok, dapat pastikan, so benda tu lebih certain, lebih pasti, tak berubah-ubah, dan orang kata unik lah, maknanya boleh tengok. Okay, senang madam cakap, nota dalam bentuk madam bercakap sahaja ataupun nota dalam words yang madam hantar file, lagi mudah, betul tak? So certain kat sini bermaksud lebih pasti, confirm and confirm. Definite pula dia tidak akan bermaksudnya berubah sewenang-wenangnya. Kalau madam cakap, madam rasa tukarlah pula. So kamu kena berpegang kepada satu dokumen yang bertulis, baru mudah. Okay, sebab itulah apa-apa arahan madam suka kadang-kadang bertulislah instead of bercakap, sebab takut budak ni dia tak cerap molek. Okay, so distinct pula bermaksud unik dan berbeza daripada undang-undang biasa. Okay, so apakah kebaikan kedua jika perlembagaan itu bertulis? Yang pertama, okay, not easy to violate ataupun orang panggil sebagai apa? Tidak mudah untuk dilanggar. Okay, apabila sesuatu undang-undang yang penting tu bertulis dan diketahui oleh rakyat, okey, tak mudah satu-satu benda tu untuk dilanggar. Macam adalah kalau madam buat satu nota ke ataupun assignment ataupun tugasan yang bertulis, susah untuk budak macam tak nak buat ke apa sebab dia ada bukti kat situ. Okey, so violated kat sini maksudnya dilanggar oleh rakyat lah. Okey, okey, yang ketiga pula, citizen boleh tahu, boleh baca dan tahu apakah peruntukan dalam perlembagaan tu. Okey, seperti mana yang kita tahu, perlembagaan atau dalam perlembagaan hak kita sebagai rakyat memang ada termaktub kat situ. So kita kena tahu hak kita, bila kita benda tu bertulis, kita tahu hak kita, kita baca, kita fahami dan kita akan jaga hak yang kita ada tu. Okey. So contohnya hak yang paling kita lah sebagai seorang Melayu yang duduk kat UiTM ni adalah perkara 153. Kalau kamu nak tahu, perkara 153 adalah perkara yang menjaga segala hak kita sebagai orang Bumi Putra, Melayu dan Bumi Putra lah. Tak
tak semua kaum yang dapat ni, hanya orang Melayu dan bumi putera pribumi je. So hak yang macam mana madam? Contohnya kita mendapat kalau beli tanah didahulukan kita, lesen niaga Melayu, lepas tu kota dekat universiti lebihkan pada orang Melayu dan bumi putera. Macam tu lah. So benda-benda ni memang tertulis kat perlembagaan dan dijaga. So kita lah kena aware. Bila kita nampak benda tu kita akan lebih aware. So sebab tu lah bagus written constitution ni. Okay. So kalau kamu tengok kat sini, contohnya pada perkara 1650 dia cerita, okay, seorang orang itu adalah Melayu jika dia memenuhi dua requirement ni, okay, iaitu dua benda ni lah. Seorang Islam, okay, sentiasa bercakap bahasa Melayu dan mengikut adat istiadat orang Melayu. So bayangkan definisi siapa Melayu pun ada termaktub dalam perlembagaan. Alright, sebab itulah sangat penting untuk kita jenguk-jenguk perlembagaan sebab dalam tu sebenarnya termaktub kita punya hak. Sampai kita buat tak tahu je kan. Okay. Alright. Dan kebaikan konstitusi yang bertulis adalah konstitusi yang bertulis ni dia akan menghadkan kuasa kerajaan. So kerajaan tidak boleh sewenang-wenangnya menyalahgunakan kuasa. Okay. Seperti mana saya cakap tadi, kuasa kerajaan termaktub jelas dalam perlembagaan. So kerajaan tidak boleh sewenang-wenangnya mengambil tindakan yang melebihi daripada kuasa yang telah diberikan. Okay. So macam-macam benda kan. So apa-apa pun walaupun kerajaan ini berkuasa dia tidak boleh melangkaui perlembagaan. Okay, apa-apa tindakan dia mesti refer kepada perlembagaan. So dengan cara ini hak rakyat tidak akan orang kata tak akan dipermain-mainkan lah. Maknanya hak kita akan terjaga. Alright. So faham tak? Bagus tak perlembagaan bertulis ni? Bagus ke tak bagus? Bagus. Madam nak tanya? Boleh. Dalam parlimen. Dalam parlimen. Dalam parlimen, wakil rakyat tu akan gunakan written constitution ni kan? Macam untuk rujukan. Betul. Macam kalau dia orang nak bercakap apa-apa, berhujah apa-apa, dia tidak boleh menyalahi perlembagaan. Faham tak? Contohnya benda basic dalam perlembagaan. Yang ni kamu kena baca lah perlembagaan. Yang ni Madam cerita sentuh sikit-sikit lah konten perlembagaan Malaysia. Contohnya perkara 153, orang Melayu dengan bumi putera dia berhak dapat serta-serta ni. Katakanlah kalau mereka nak mempersoalkan, ini jadi salah. Faham tak? Okay, tapi tak bermaksud perlembagaan kita tak boleh berubah langsung, boleh, tapi dia memerlukan sokongan 2/3 ataupun 148 daripada ahli Dewan Rakyat dan 2/3 daripada 70 orang daripada ahli Dewan Negara. Madam, boleh berubah ke perlembagaan ni? Boleh. Apa yang Syed Saddiq buat tu, kita telah ubah umur daripada layak mengundi 21 tahun diturunkan kepada 18 tahun. Tapi dengan syarat ahli-ahli parlimen lain setuju. Okay, so memanglah ahli parlimen dia akan gunakan perlembagaan. Maksudnya macam ni. Memang taklah semestinya diguna. Tapi apa-apa hal yang dia nak cakap, dia tidak boleh menyalahi perlembagaan. Kalau menyalahi, kira salah dan tak sah dia punya penggulungan ke dia punya ni lah perbahasan dia. Faham tak Muizzuddin? Faham tak semua? Faham madam. Alright. So itu perlembagaan bertulis. Macam kat Malaysia senang. Kita memang bertulis. Kita memang ada satu buku kita boleh tengok. Dia dah bahagi-bahagikan pasal kewarganegaraan, pasal kerajaan, pasal rakyat, semua dah ada jelas. Tetapi kita jangan lupa ada juga negara yang mengamalkan unwritten constitution. Ni next types yang Madam nak pergilah, iaitu perlembagaan, kalau dari segi bahasa namanya perlembagaan tak bertulis lah. Okay, so ianya maksud bukanlah tak bertulis langsung, dia macam bersepah-sepah. Contohnya, kebanyakan peraturan-peraturan berkenaan dengan struktur kerajaan, hak rakyat tak ditulis dalam satu dokumen. Maknanya kita faham-faham sendiri ataupun benda ni difahami sendiri. Maknanya macam dia agak tak tersusun, tidak diletakkan dalam satu dokumen. Itu maksudnya. Okay. Dia may be scattered, berselerakkan di dalam banyak-banyak dokumen. Bukan maksudnya tak bertulis langsung, tapi dia tidak dalam satu buku.
Maknanya kalau okey PhD 120 kamu boleh rujuk 15 buku. Adalah chapter 1 kamu tengok buku ni, chapter 2 kamu tengok buku ni, macam tu. Jadi macam pening tak kalau tak dibuat satu modul yang khas untuk PhD 120, betul tak? Okay, so itulah unwritten constitution. Okay, ingat ni bukan bermaksud tidak ditulis, tapi dia bertulis tetapi tidak diletakkan dalam satu dokumen yang khas. Dia berselerakkan. Boleh jumpa dekat dalam penggunaan, ada istiadat, tradisi, perjanjian yang ni. Contohnya perlembagaan yang macam ni adalah seperti British Constitution. Dia agak berteraburan lah. Okay. So bagi tengok macam ni kita pun dah tahu dia banyak keburukannya. Okay, keburukan yang pertama dia adalah not certain. Dia berbeza dengan perlembagaan yang tadi. So dia jadi tak tersusun lah sebab dia tidak dikompile dalam satu dokumen. Macam korang lah hantar assignment ke madam, hantar 2, 3, 4 file. Pening madam, okay. So sangat susah untuk dirujuk dan dia punya content pun kita tak boleh nak pastikan. Okay, so ini akan menyebabkan kekeliruan dan salah tafsir lah. Okay, so bahaya benda-benda macam ni salah tafsir. Okay, yang kedua ianya gagal untuk membezakan antara undang-undang biasa dan undang-undang perlembagaan. Seperti mana kita tahu, ini adalah lebih serius, okay? Bila kita melanggar undang-undang perlembagaan rather than kita melanggar undang-undang biasa, okay? So katakan kalau kamu macam cakap Islam ke agama rasmi, sebenarnya tu macam serius lah So therefore, sangat penting untuk rakyat ni tahu membezakan undang-undang biasa dengan undang-undang perlembagaan. Dan bila berselerakkan macam ni, tak bertulis, tak berselerakkan, rakyat susah nak nampak dia punya beza. So ini akan boleh membahayakanlah kepentingan negara. Alright. So yang ketiga, perlembagaan yang jenis macam ni boleh membawa kepada kerajaan yang zalim lah. Dengan kuasa lebih pada kerajaan je. Sebab benda tu tak nampak. So sometimes kalau kerajaan yang zalim, yang jahat kan, ada je. Biasalah kalau orang dah dapat kuasa ni, so dia pun tukar. Rakyat tak perasan kan. Tukar. Punya rakyat dah tak ada dah hak macam ni. Dah tak ada dah. So kerajaan yang tak bagus, okay, so dia akan tukar, ubah-ubah perlembagaan supaya dapat beri advantage pada mereka. Ini kerajaan yang tak bagus ni. So rakyat yang ada kerajaan yang suka tukar perlembagaan ikut kesenangan kerajaan bukan untuk rakyat, ini adalah kerajaan kuku besi yang zalim lah. So sebab bila benda tu tak bertulis, bila berubah pun orang macam tak perasan. Okay. Dan yang keempat adalah difficult to refer to. Okay, perlembagaan yang tidak bertulis ataupun tidak dikompil dalam satu file, ianya orang kata susah untuk dirujuk. Memang betul lah. Okay. So kita kena faham perlembagaan lah undang-undang paling tinggi dan pengetahuan tentang perlembagaan ni kita sebagai rakyat sebenarnya kena tahu. Jadi kalau susah untuk kita tengok, kita nak tahu apa konten sebenarnya kerana sifat dia yang berselerakkan tu, ini akan menyebabkan rakyat tak sedar tentang hak mereka dan sedar-sedar je hak mereka dah pun dilanggar ataupun dicabul lah. Itu yang tak nak tu. Okay, dan lack of awareness of constitution. Kalau kita ni tak cakap pasal perlembagaan akan menyebabkan negara, membahayakan negara. Okay, membahayakan membawa masalah yang besar kepada negara. Sebab tu bila perlembagaan lah undang-undang yang paling tinggi, okay, kita kena jaga. Alright. Okay, so itu baru dua iaitu written dengan unwritten. Madam nak pergi kepada rigid constitution. Tapi sebelum tu Madam nak tanya soalan. Kau faham tak apa baik dan buruknya perlembagaan bertulis dan perlembagaan tidak bertulis ni? Ataupun orang kata it's not tak bertulis at all tapi ianya lebih kepada berselerakkan. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Ada tak? Madam, Ya. yang dokumen bertulis tadi tu dia tak ada kekurangan Dia macam bagus. Okay. Dan perlembagaan yang tidak bertulis pula dia tak ada kebaikan. Faham? Faham. Sebab maknanya perlembagaan yang bertulis adalah perlembagaan yang bagus dan perlembagaan yang tidak bertulis adalah perlembagaan yang tidak bagus. Sepatutnya semuanya kena bertulis lah. Sedangkan yang bertulis pun orang boleh macam ni, tipu-tipu, langgar-langgar, tak bertulis apatah lagi. So kalau zaman-zaman ni orang yang ada hitam putih pun boleh kena tipu-tipu.
Alright. Alright. So kita pergi kepada jenis yang ketiga, itu rigid constitution. Rigid ni nama dia macam tegas lah. Okay. Kenapa kita panggil dia satu perlembagaan yang tegas? Okay. Kerana ia tidak boleh diubah sesuka-suka hati macam kita ubah undang-undang biasa. Okay. Maksudnya dia ada orang kata kaedah yang special kalau nak ubah pun. Macam Malaysia, dia memang perlembagaan kita susah nak berubah dengan bertulisnya. Perlembagaan Malaysia in fact adalah antara perlembagaan yang bagus lah sebab dia bertulis, susah nak diubah, tapi tak bermakna dianya tak boleh diubah langsung. Macam Syed Saddiq kan berjaya mengubah perlembagaan, dia bawa usul tu kan. Cumanya proses tu very complicated and rigorous. Banyak benda nak lalui dan maknanya tidak tertakluk kepada tangan parlimen saja. Maknanya dia kena dapat approval yang ni, okay, baru boleh berubah. Dia susah kan cara-cara nak ubah tu. Okay, for example, untuk perlembagaan US tidak boleh diubah oleh Kongres semata-mata. Ianya memerlukan keizinan rakyat dalam bentuk referendum, iaitu pungutan suara. Selain daripada ditanya ahli macam Kongres tu, macam ahli parlimen lah kalau kat sini kan, tanya wakil rakyat dia tanya pula rakyat buat pungutan suara. So maknanya bukan mudah nak ubah perlembagaan. Itulah rigid constitution. Sama juga dengan Malaysia. Okey, kalau kamu tengok kat Malaysia dalam perkara 159 dengan 161E, dia ceritakan okey, constitution boleh diubah. Okey, tapi kena mendapat 2/3 daripada Dewan Rakyat dan 2/3 daripada Dewan Negara, iaitu 148 ahli wakil rakyat setuju at least dan 47 kena setuju, barulah boleh berubah. Lepas tu kalau ada benda-benda yang berkaitan dengan perlembagaan negeri, status Islam, position of Bumiputera, bahasa Melayu, ia kena tanya pula Majlis Raja-Raja Melayu ni. Okay. Dan kalau ada benda-benda berkaitan Sabah dengan Sarawak, kena tanya High Court of Sabah, apakah perkara-perkara berkaitan, and then kena tanyalah kepada yang di-Pertua Negeri. So boleh berubah tetapi tidak mudah. Sebab apa? Dia tak nak bagi benda ni sewenang-wenangnya berubah. Sebab kamu kena faham, perlembagaan kalau berubah ia sentiasa berubah, dan kalau perubahan itu boleh membahayakan rakyat, itu sangat tak bagus lah, sangat berbahaya. Alright? So apa bagusnya rigid constitution ni? Yang pertamanya, kerajaan tidak boleh sewenang-wenangnya menukar apa-apa peruntukan dalam tu ikut kesenangan dia. Maknanya kerajaan tukar perlembagaan, why? Sebab kerajaan nak mudahkan diri dia, tak boleh. So itu kebaikan dia. Yang kedua, perlembagaan yang rigid ni dia lebih stabil. Stabil maknanya dia ni susah nak diubah. Bila susah nak berubah, rakyat akan stick dengan dia dan akan familiar dengan dia dalam masa yang lama. So bayangkan kalau kita Perdana Menteri sentiasa berubah pun kita pening. Ini kan pula undang-undang yang penting macam ni. So undang-undang yang rigid ataupun perlembagaan yang rigid akan membuatkan sebuah negara tu stabil. Dan yang ketiga, akan mengurangkan konflik antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Okey, kena faham dalam perlembagaan dia dah cerita dah. Okey, kerajaan negeri buat kerja apa, kerajaan pusat buat kerja apa. Kalau duk berubah-ubah, jadi balah lah. Tapi kalau dia macam stable je, dia akan kurang berbalah. Okey, contohnya pasal ini adalah orang kata, okey, kerajaan pusat dan kerajaan negeri yang macam Mary cakap tadi kan, dia ada tugasan dia masing-masing, dan setiap tugasan dia tu maknanya kerajaan negeri tak boleh campur kerajaan pusat punya kerja dan kerajaan pusat tak boleh campur kerajaan negeri. Okey, itu orang panggil federalist dengan statelist. Tetapi ada benda yang mereka saling bekerjasama untuk jalankan, iaitu kita panggil concurrent list. Okey, tetapi benda ni termaktublah dalam perlembagaan. Alright, tapi apa-apa pun kerajaan pusat lah dia akan menang. Okey, contoh apa benda yang Meda nak tanya lah, kerajaan negeri jaga dan kerajaan pusat jaga. Okey, kalau elektrik, siapa jaga? Kerajaan pusat ke kerajaan negeri? Sumber elektrik Malaysia, tenaga. Cepat. Kita salahkan siapa kalau elektrik mahal ke? Kerajaan negeri ke kerajaan pusat? Kerajaan pusat. Betul, TMB. Betul tak? Kerajaan pusat. Yes, very good. Yes, kalau air, kerajaan negeri ke kerajaan pusat? Negeri.
Yes, itu kalau air Kelantan tak, kotor, slow, kita duk marah lah ke apa? Syarikat apa? Air Kelantan. Okey, kalau kat Pahang, Jabatan Bekalan Air. Kalau Terengganu, Syarikat Air Terengganu. Macam itulah satu. Dia setiap negeri berbeza. Lagi satu apa lagi benda yang berbeza antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat? Okey, mas kahwin. Sama ke tak sama? Tak sama. Tak sama. Jadi mas kahwin ada di bawah kerajaan pusat. Satu lagi tanah. Tanah pun bawah kerajaan negeri. Mas kahwin bawah kerajaan negeri. Ni bawah kerajaan negeri juga. Mas kahwin dan agama, hal-hal agama, sekolah agama. Tetapi kalau bab-bab sekolah kebangsaan, kerajaan negeri ke kerajaan pusat? Pusat. Sebab itulah PDPR, sekolah kat rumah, universiti, semuanya ada menteri-menteri dia. Kalau kamu nak tahu apa tugas-tugasan dia, kamu tengok portfolio menteri. Itulah tugasan kerajaan pusat. Alright. So ingat lagi tak Sehamdan? Ingat. Sehamdan kan dia kerja bawah kerajaan negeri, iaitu SUK Kerajaan Negeri Kelantan lah, betul tak? Hari ni kan dah start kerja. So dia akan tengok lah apa benda, maybe dia letakkan kat tanah ke, kat air ke, tengok lah apa-apa yang kerajaan negeri. Kalau dia letakkan kat Putrajaya, dia tengok pula benda-benda yang kerajaan pusat. Okay, so itu bezanya. Tapi basically dua-dua samalah kerajaan nak menggerakkan negara. Okay, ini sebenarnya kalau kamu tengok pada page yang keberapa ni, ini adalah tugasan-tugasannya. Federalist, kerajaan pusat, state list, kerajaan negeri. Kalau concurrent list ni sama-sama dia orang buat. Okay, education. Kalau yang kerajaan pusat ni benda yang bukanlah tak penting, tapi dia tak sepenting yang dekat sebelah kiri sekali ni. Okay, macam kewarganegaraan, undang-undang, pertahanan, keselamatan dalam negara, perdagangan, keuangan. Kalau dalam ni dia lebih pada hutan, hutan bagi kerajaan negeri. Okay, ada istiadat orang Melayu dan macam bab agama pun dia bagi pada kerajaan negeri lah yang untuk settlekan. Alright. Okay. Apa yang bagusnya lagi dengan rigid constitution ni adalah hak kita sebagai rakyat akan terpelihara. Sebab ini susah untuk diubah, jadi insya-Allah lah hak kita ni tak boleh, tak sewenang-wenangnya diubah. Contohnya hak kita untuk mendapat pendidikan, hak untuk bergerak dan hak untuk berhimpun. Okay, so contohnya ada yang dulu kan bantah ISET lah, Himpunan Aman Rakyat. Kita dibolehkan untuk berhimpun. Benda ni tidak menjadi kesalahan kerana hak untuk berhimpun adalah hak kita. Cuma perhimpunan tu kenalah tertakluk pula kepada Akta Perhimpunan 2012, iaitu kena berhimpun secara aman lah. Okay. So kalau tengok dulu memang sentiasa berlaku riot-riot ni, sekarang tak ada dalam musim COVID ni. Okay, apa keburukan rigid constitution ni? Macam susah sangat nak ubah, ada buruk dia pula. Yang ni ada dua-dua, baik dan buruk. Yang pertama, dia cannot meet the demand of changing society. Benda yang terlampau tak berubah sangat, sometimes benda tu dah tak updated. Sometimes ada undang-undang yang orang kata dah tak sesuai. Kamu tahu tak? Malaysia adalah antara negara yang ngelah-ngelah dah mengubah umur untuk mengundi tu. Okey, umur kena 21 tahun ke atas. Orang kita je antara. Kalau Australia tu 16 tahun. Negara-negara lain semua dah buat 18 tahun. Kita je yang macam lambat. Sebab apa? Sebab perlembagaan kita susah nak diubah. Sometimes ada benda yang memerlukan perubahan sebab ianya dah tak relevan lagi, so memerlukan perubahan. Tapi kerana negara kita ni susah perlembagaan nak ubah, jadi kita pegang undang-undang yang dah tak relevan tu secara macam lama lah. Okay. Yang kedua, cannot respond to constitutional crisis immediately. And then kita tidak boleh, orang kata inilah bertindak balas jika ada krisis perlembagaan. Dulu senantiasa adalah krisis yang melibatkan perlembagaan. So kita nak respon quickly pun tak boleh sebab kita tak boleh nak ubah perlembagaan tu dengan cepatnya. Dia takes time. Okay. Dan yang ketiga, tak bagusnya rigid constitution ni, okay, kalau ada 3 badan kan, kehakiman, parlimen dan juga menteri-menteri kabinet, itu eksekutif tu, kita dalam menentukan perlembagaan, kita beri kuasa yang berlebih-lebihan lah kepada kehakiman. Sebab kita percaya yang macam kehakiman ni dia boleh tengok menginterpretasi law, isi perlembagaan tu lah. So
tak bagus lah sebab judiciary ni dapat kuasa lebih pula daripada dua-dua badan lain sebab sepatutnya tak ada siapa yang lebih tinggi. Ianya perlu sama-sama kuasanya. Alright. Okay. Faham tak yang rigid constitution ni? Rigid constitution tu apa tadi kelas? Apa tu rigid constitution? Apa tu rigid constitution tadi? Tak boleh juga. Yes, dia sangat susah untuk diubah. Bukan tak boleh, dia susah. Okay. Susah sampai orang macam, alah, bila dah susah sangat ni kadang-kadang, okay, ada bagus, ada baik dan buruknya. Alright. Okay, kita pergi kepada, okay, contohnya macam Bangladesh, Malaysia pun rigid lah, kita boleh katakan ya. Okay, kita tengok kepada flexible constitution. Flexible constitution ni dia berbeza dengan rigid constitution. Ianya boleh diubah secara sewenang-wenangnya bagaikan meluluskan undang-undang biasa. Tidak ada special procedure. Dia macam sama je undang-undang biasa dengan undang-undang ni ya. So in a flexible constitution, the power of parliament is supreme. Kat sini kuasa parlimen pula tinggi sebab dia ada hak dan kuasa untuk menentukan perubahan dalam perlembagaan. So apa bagusnya perlembagaan yang fleksibel ni? Yang pertama sekali dia berbezalah dengan rigid tadi. Ianya lebih mudah untuk meet the new demand of the society. Maknanya bila masyarakat itu dah berubah semakin moden, undang-undang atau perlembagaan pun ikut sama berubah. Ini kerana society ni memang berubah-ubah sebab semakin lama teknologi berkembang, sistem politik berbeza, environment berbeza. Takkanlah sama benda tahun 1940-an dengan tahun 2021, betul tak? So dia kata bagusnya flexible constitution ni dia akan memenuhi demand society ni, demand yang terkini lah. Okay. So yang kedua, dia boleh respon kepada krisis perlembagaan secara serta-merta sebab dia boleh terubah. So sometimes ada yang kata raja perlu macam ni, raja perlu macam ni. Sometimes kalau kamu tahu Tun Mahathir pun dia macam sentiasalah juga membuat perubahan dalam perlembagaan pada zaman dia. Contohnya dia memperkenalkan macam orang kata bukanlah dia macam pujuk semua menteri termasuklah raja-raja Melayu untuk tubuhkan satu mahkamah di mana raja boleh dihukum kalau berbuat salah lah. Kalau macam dulu raja sangat imun ya, dia tidak akan dibawa ke mana-mana mahkamah. Tapi sekarang dah ada iaitu kita panggil special court. Ini mahkamah untuk raja-raja. Kalau dia buat kesalahan lah. Right? Okay, disadvantages pula banyak keburukan lah constitution yang macam ni, iaitu government boleh mengubah perlembagaan mengikut kehendak dia. Ini tak bagus sebab kita takut kalau kerajaan itu tak pentingkan rakyat, diubah dan menganiaya rakyat sambil nak senangkan diri dia. Itu tak bagus. Yang kedua, keburukannya adalah unstable. Sentiasa berubah-ubah akan membawa kepada ketakstabilan negara. Okay. Sebab benda yang macam kita lah, macam yang dia cakap tadi kan, kerajaan sentiasa berubah-ubah pun membuatkan kita pening. Ini kan pula undang-undang. Sekejap macam ni, alah tak payah pergi jauh lah, PKP lah kan. Sekejap PKP, sekejap esok, sekejap PKPB, sekejap. Itu pun dah buat pening. Ini kan pula kalau undang-undang yang paling penting dalam sesebuah negara. Okay. So macam mana kalau rakyat tak boleh terima dengan undang-undang baru? Ini akan membawa kepada kucak kacir dalam negara. Dan yang ketiga, fundamental rights of the citizen might not be protected. Okay. Hak kerajaan ataupun hak rakyat mungkin tidak dilindungi sebab sentiasa berubah. So makin lama hak rakyat semakin terhakis. Ini yang membahaya. Dan last sekali, konflik mungkin terjadi antara federal and state government. Okay, sebab sentiasa berubah-ubah, akhirnya tugas-tugas tadi jadi cacah merbau. Sekejap jaga kerajaan pusat jaga air, sekejap kerajaan negeri jaga air, berubah-ubah. Akhirnya mereka akan saling berbalah, saling menuding jari. Okay, itu yang kita tak nak tu kalau bergaduh. Dulu
Dulu Kelantan dia suka bergaduh dengan kerajaan pusat jugalah sebab dia fikir macam pasal royalty lah, RR. Sekarang ni alhamdulillah PAS dah jadi, dah jadi ni lah, orang kata PAS pun dah PAS pun jadi kerajaan, dia pun dah tak bising dah. Betul tak? Ada dengar lagi PAS ngamuk? Tak dapat royalty ni, tak ada dah kan? Tenang dah. Okay, kita stop sekejap sini sebab kita rehat sekejap. 5 minit minum air, boleh? Boleh, madam. Alright, okay. Kita sambung sekejap. Kamu mesti dah penat juga dengar banyak ni. Okay. Ya Allah, apa salah madam nak ni pula. Alright. Okay, ada semula dah ke? Mami dah Mimi asyik left the meeting je, mesti masalah kan? Mesti masalah lain ni. Tak apalah madam record. Nanti madam orang kata letak kat YouTube lah supaya senang nak follow. Nak especially kita dah nak test final test ni, okay? Risau pula madam bila dengan lain.
Tak betul. Tapi apa boleh kita buat? Sekarang ni kita terpaksa lah bergantung kepada ODL ni. Ya. Okey, kita sambung kepada nampak tak yang madam share ni? Nampak kelas? Nampak madam. Alright, kita tengok kepada ciri-ciri perlembagaan yang bagus. Okey, ciri-ciri perlembagaan yang bagus adalah dia mestilah definite and clear. Okey, macam orang kata tetap dan jelas. Okey, Constitution yang bagus must be able to dispel ambiguities, disputes or doubts. Maknanya bila kita baca, kita faham. Bila kita baca, keraguan kita hilang. Bila kita baca, kita rasa okey, faham macam tu Okey, apabila maksudnya kat sini, bila kita baca, kita faham dia punya content tu. There will be no doubt arise when referring to this constitution. Okay. Okay, the language used is understandable. Okay, bila baca bahasanya kita faham. Dan mestilah perlembagaan tu mestilah good faith. Good faith ni maknanya orang kata dia dibuat untuk berniat baik dan untuk kesejahteraan negara. Okay. Alright, itu yang pertama, dia clear. Bila kita baca kita rasa clear, kita pasti, kita faham. Okay. Yang kedua, perlembagaan yang bagus adalah mestilah dia bertulis. Okay. So ini lebih bagus lah, jauh lebih bagus kalau kita ada perlembagaan yang bertulis kalau nak banding dengan perlembagaan yang berselerakkan tu. Seperti mana Madam cakap tadi lah, perlembagaan yang bertulis ni kita pasti, kita boleh baca, kita boleh rujuk, nak compare dengan perlembagaan yang berselerakkan. So ciri-ciri perlembagaan bagus yang kedua adalah ianya mestilah bertulis ataupun di-compile dalam satu-satu dokumen. Okey, yang ketiga, perlembagaan yang bagus pula adalah komprehensif ataupun orang kata menyeluruh. Semua benda ada dalam tu. Rakyat, hak rakyat dah tengok ada. Okay. So maksudnya ianya tak payahlah terlalu detail. Sebab kalau terlalu detail pula ianya susah nak diubah, tetapi orang kata ianya macam ringkas tapi dia cover all areas of government. Okay. Dan hak-hak fundamental principle, prinsip-prinsip asas kena ada dalam tu. Maknanya orang kata cukup lah. Okay. Cukup dan complete. Yang keempat, dia must incorporate all fundamental rights of the people. Ianya mestilah apa? Memasukkan ada hak-hak asas sebagai kita sebagai rakyat lah. Okey, hak asas kita. So hak-hak rakyat di dalam sesebuah negara mestilah diberitahu dengan jelas dalam perlembagaan. Dan kita faham sebab rakyat adalah fragile. Fragile maknanya orang kata dia sentiasa akan mendapat efek dan orang yang macam mendapat kesan lah daripada kerajaan punya decision. So kenalah orang kata hak rakyat dilindungi. Okay, so kalau dalam Federal Constitution negara kita daripada artikel 5, perkara 5 sehingga perkara 13 ada dalam tu hak kita sebagai rakyat. Okay. So perlembagaan juga mestilah menceritakan tentang bagaimana hak-hak rakyat ni nak dilaksanakan, nak dijaga. Alright, so barulah adil. Okay. Yang kelima, perlembagaan yang bagus mestilah boleh mengekang, menghadkan kuasa kerajaan. Kita faham kerajaan ni satu orang kata dia berkuasa sebab dia kerajaan. So, tapi walaupun macam tu dia tak bolehlah buat sewenang-wenangnya. So perlembagaan yang bagus akan menghadkan kuasa kerajaan dan dia tak nak kerajaan ni ada banyak sangat kuasa sebab ini boleh membahayakan rakyat lah. Dan yang keenam, macam Firaun tu lah, kita tak nak macam tu. Dan yang keenam, not too difficult to be amended. Okay, perlembagaan yang bagus, dia mestilah jangan terlampau susah untuk berubah ataupun orang kata, tapi jangan terlalu senang juga. Okay, so maknanya dia boleh diubah sebab kita tahu kalau tak berubah sangat, nanti akan menyebabkan perlembagaan itu jadi outdated. Tapi kalau sentiasa berubah-ubah pula akan menyebabkan perlembagaan itu jadi membahayakan pula kepada rakyat. So jangan terlalu mudah sangat dan jangan terlalu senang sangat. Okay. Dan yang ketujuh, should correspond to the actual conditions of the state. Okay. So maknanya dia mestilah orang kata
selari dengan keadaan semasa negara. Kita tak guna undang-undang 100 tahun yang lalu, dah tak sesuai. Sebab tu kena berlaku adanya perubahan. Okay. So orang kata perlembagaan sepatutnya boleh diguna pakai setiap hari. Dalam orang kata boleh diguna pakai dalam kehidupan sehari-hari. Bukan benda tu tak logik untuk dibuat. Okay. It should satisfy the ideal hopes and aspiration of the people. Biarlah benda tu melindungi kerajaan, melindungi rakyat. Okay. Kita pergi kepada yang last kali. Madam pun tak nak cakap banyak dah 3 lebih dah. Okay. Constitutionalism. Apa maksud constitutionalism ni? Constitutional, okay, kalau dulu-dulu, kalau kamu tengoklah kerajaan yang dulu, kalau kamu tengok cerita-cerita raja-raja zaman-zaman British, zaman-zaman United Kingdom dulu, mana tengok cerita apa ya? The Other tu, ya Allah, sangat teruk So minta tanyalah Sir Syafiq. Sir Syafiq ni dia hebat lah bab-bab kerajaan-kerajaan dulu yang luar negara sebab dia ambil international relation So kerajaan raja ni dia boleh sewenang-wenangnya, dia ada gundik beratus-ratus dan orang jadi gundik ni sangat-sangat orang kata banggalah. Siapa yang berjaya melahirkan anak lelaki akan diangkat menjadi permaisuri. Lepas tu raja ni kalau dia nak mana-mana perempuan tak kisah bini orang ke apa ke, and then dia suka macam dia tak buat apa-apa kan, dia just dapatkan orang kata macam orang kata cukai daripada rakyat yang miskin. Rakyat ni kerja petani, ini kena terpaksa bayar cukai kepada raja. Jadi macam kesian sangat kan. Tapi bila tengok, kalau kamu tengok cerita zaman purba-purba dulu memang teruk. Macam Merlin, kalau macam orang ni dia akan bunuh. Okay, siapa? Kan perasan tak kalau raja sikit-sikit, pancung, beheaded, apa semua. Tak kisahlah Melayu ke, ke contohnya macam hantuah. Tiba-tiba bunuh je hantuah kan. Maknanya orang kata sebenarnya di start dari Europe dululah memang semua orang kata kehadiran raja-raja yang zalim ni menyebabkan rakyat macam sangat-sangat menderita dan mereka tak nak absolute monarki ni. Okay. So mereka rasa kena ada satu benda yang boleh mengekang kuasa raja dan datanglah konsep keperlembagaan. Di maknanya ada perlembagaan yang akan kawal kuasa raja-raja ni lah. Kita tak nak raja berkuasa mutlak sangat. So apa maksud constitutionalism ni? Constitutionalism bermaksud kerajaan yang terhad kuasanya. Ataupun dengan kata lain, kerajaan itu kuasa dia terhad dan diterhadkan oleh perlembagaan. So setiap negara mana-mana yang ada perlembagaan dalam pentadbiran dia, insya-Allah lah dia tidak boleh buat sewenang-wenangnya dan kita akan panggil dia sebagai constitutional government ataupun limited government. So dalam tu dia adalah ceritakan hak-hak negara. Kalau kamu tengok negara kita memanglah constitutional government. Even YDPA pun orang kata perlembagaan adalah yang paling tinggi atas daripada YDPA, atas daripada Perdana Menteri. Okay, so ini sebab nak menjaminlah perlembagaan ini menjaga kemaslahatan rakyat. Okay, itu dia punya ni. So supremacy ni maksudnya perlembagaan yang tertinggi lah. Alright, okay, so tak ada apalah. Mau faham ke chapter ni kelas? Faham ke tak faham? Faham, madam. Ya ke? Okay, madam try tanya, what is constitution? A, B, C ataupun D? Cuba jawab. What is constitution? A, B, C, D. Siapa boleh jawab? What is constitution? Cuba tengok. Agak-agak apa soalan dia? Apa jawapan dia? B kot. B, ordinary law. Dah tahu dah, dia adalah satu collection of basic laws of the land. Okay. Okay lah kalau macam tu, madam nak kamu jawab soalan ni dan hantar jawapan dia dalam grup WhatsApp. Boleh tak? Boleh tak? Nanti madam akan beri jawapan dia. Nanti kamu beri markah. Boleh tak madam bagi masa untuk kamu jawab, lepas tu nanti madam bagi jawapan dia. Boleh? Dalam grup WhatsApp je lah jawab A, B, C je. Boleh? Boleh. Alright. Boleh, madam. Okay, alright. So madam stop dulu kelas.
Nanti kamu jawablah dalam masa 3 suku sampai pukul 4. Boleh? Boleh, Madam. Okay, jangan lupa take attendance ya. Okey semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Madam. Okay, Madam. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Raya.